Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 221078 PKDT Muhammad Adil bin Ma'awang Ghani dari ZP 63. Okay, pada video kali ini saya ingin menceritakan serba sedikit kisah tentang seorang ulama yang sangat terkenal. Bila kita sebut nama dia, terus kita tahu, iaitu kisah Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita meneruskan hidup kita dan diberi kesempatan kita untuk terus beribadat dan memperbaiki diri kita. Al-Imam Syafi'i, nama penuh beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i bin Sa'ib, juga dikenali sebagai Al-Imam Syafi'i. Jadi kita tahu Imam Syafi'i ini dia adalah salah satu mujtahid daripada 4 mujtahid terbesar. Itu yang mengikut seniority. Yang pertama adalah Al-Imamul Hanafi, yang kedua Al-Imam Maliki, yang ketiga Al-Imam Syafi'i, dan yang terakhir Al-Imam Al-Hambali. Okey, beliau adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Asy-Syafi'i, salah satu daripada mazhab Islam yang banyak diikuti oleh penganut agama Islam di India, Indonesia dan termasuklah negara kita iaitu Malaysia. Beliau merupakan seorang anak yatim. Dia mempunyai ibu tapi tidak mempunyai ayah. Beliau dilahirkan di Al-Ghazah, daerah Isqalan di Palestin. Manakala Imam Syafi'i ini dibesarkan di Hijaz, tanah asli Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana? Di Jazan, Arab Saudi. Pada awalnya beliau berpegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq, dan di sana beliau didedahkan kepada pentaalukan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqh Iraq. Setelah itu Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran sistem pentaakulan, dan ajaran beliau pada hari ini dikenali sebagai mazhab Asy-Syafi'i. Pengajian beliau dalam ilmu fiqh terbahagi pada 3 peringkat. Peringkat permulaan ialah ketika beliau di Mekah dan Madinah, iaitu Hijaz. Setelah dilatih oleh menjadi ahli fiqh yang mengutamakan sunnah Nabi, beliau dihantarkan ke Iraq, dan di Iraq lah bermula peringkat kedua pengajian beliau dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam penentuan syariat Islam. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Asy-Syafi'i. Okay, bila kita lihat di sini, beliau banyak pergi mengaji di banyak tempat. Bila kita tengok dia punya hidup ni penuh dengan pengajian, dengan ibadah kepada Allah, iaitu pergi mengaji sana sini tentang hadis, tentang fiqh, dan berguru dengan banyak guru. Termasuklah bila kita tahu imam besar yang dia berguru ni adalah Imam Malik, dan banyak lagi guru-guru besar. Dia juga mengajar dan mempunyai banyak murid. Antara yang kita tahu adalah Imam Hambali. Imam Hambali juga menjadi muridnya dalam banyak ilmu. Kisah hidup beliau, kita tahu dia dilahirkan di Gaza,
daerah Asqalan di Palestin. Selepas kemangkatan bapa beliau, keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Ketika berumur 10 tahun, beliau berhijrah sekali lagi ke Mekah. Imam Syafi'i mula mempelajari Al-Quran ketika berumur 7 tahun dan mempelajari dan mengikuti kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Al-Maliki pada umur 10 tahun. Ketika berumur 15 tahun, beliau diberi pengiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di bidang fiqh. Bila kita lihat ni, beliau ketika berumur 7 tahun dah menghafal Al-Quran di samping memahami. Lepas tu, bila umur 10 tahun, beliau dah menghafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh tok guru beliau, iaitu Al-Imam Al-Maliki. Dan apabila berumur 15 tahun ni, dia telah diberi pengiktirafan untuk memberi pendapat dan menjadi mufti ketika pada umur 15 tahun. Bapa beliau berasal daripada Bani Quraisy dan nenek moyang Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Muttalib, adalah bapa saudara Nabi Muhammad. Subhanallah, bila kita lihat ni, Al-Imam Syafi'i ni, dia adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bangsa Bani Al-Quraisy. Bani Quraisy merupakan penyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Perang Badar. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran sunnah. Terdapat juga satu hadis yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelahiran, kemasyhuran, keilmuan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang alim Quraisy. Beliau lah yang dimentionkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cerita tentang ilmu beliau ni, salah satu ilmu beliau adalah tentang bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia sangat tinggi sehingga kan ketika dia bertulis, orang lain pun tak faham. Orang lain ragu-ragu. Dan apabila dia bercakap, orang lain pun tak faham dan bertanya, apakah maksud ni? Padahal itu adalah bahasa Arab sendiri. Maksud kata bahasa Arab dia sangat tinggi. Beliau juga membahagikan masa sehari dia pada 3 bahagian, iaitu 1/3 kepada ibadah, 1/3 lagi kepada mengaji, dan 1/3 kepada tidur. Beliau juga setiap hari dia akan membaca Al-Quran dan mengkhatam satu kali sehari ketika hari-hari biasa, dan 2 kali sehari ketika bulan Ramadan. Ada satu kisah, sedikit kisah dalam hidup dia ketika mana dia menjadi seorang pegawai perundangan di Yaman. Ketika mana dia jadi pegawai perundangan, dia seorang yang adil dan tidak makan rasuah. Bila kita tahu di sana suka memberi rasuah kepada pegawai-pegawai untuk menang perundangan, tapi beliau tidak mengambil duit rasuah tersebut, sehinggalah orang-orang di sana membenci beliau, sehinggalah mereka menuduh dia sebagai Syiah di sana. Ketika beliau dituduh, beliau ditangkap dan tangan dan kaki beliau diikat dan dibawa ke Baghdad sehingga berhadapan dengan Amirul Mukminin di sana, iaitu Al-Harun Ar-Rashid, seorang pemimpin di sana pada zaman beliau, pada zaman Abbasiyah. Beliau juga hampir dipenggal oleh Harun Ar-Rashid tanpa diberi pembincangan. Namun beliau berhujah dengan Harun Ar-Rashid sehingga dia berkata, takkanlah aku nak mengkhianati kamu wahai Harun Ar-Rashid, seorang
an-nubuwah, sebagai keturunan an-nubuwah, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali beliau bila setelah dihujah dan berbincang selama di dalam tempoh yang panjang, last sekali beliau diangkat menjadi ulama besar di Baghdad. Selepas itu termasyhurlah keilmuan dan yang sangat besar. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.